Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini adalah program cerita. Namun sebelum kita nak meneruskan dengan perbincangan bersama dengan beberapa rakan setugas yang telah bersedia di talian, saya nak bacakan dulu ini laporan yang baru kami terima di mana Selangor menarik balik dan membatalkan darjah gelaran Datuk Seri yang dikurniakan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak berkuat kuasa hari ini. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Haris Kasim menerusi kenyataan sebentar tadi bagi menjunjung titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Penarikan balik gelaran Najib itu susulan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram ke atas dana SRC International. Selain itu, Haris turut memaklumkan darjah gelaran Datin Paduka Seri yang dikurniakan kepada Datin Seri Rosmah Mansur turut ditarik balik dan dibatalkan berkuat kuasa hari ini. Dan seterusnya, menurut kenyataan yang dikeluarkan ini, ia memandangkan Mahkamah Tinggi telah mensabitkan hukuman terhadap Rosmah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah yang dihadapinya. Haris juga memberitahu darjah gelaran Datuk yang dikurniakan kepada bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Muhammad Arif Ebi Rahman turut ditarik balik dan dibatalkan berkuat kuasa hari ini. Ia susulan beliau telah disabit dan dijatuhkan hukuman atas pertuduhan rasuah. Perincian lanjut kami bawakan dalam astroawani.com. Baiklah, itu laporan terkini yang telah saya bacakan sebentar tadi. Namun fokus kita ketika ini, kita nak kembali kepada slot cerita. Dan untuk pagi tadi, seperti yang kita sedia maklum, ada kami bawakan di astroawani.com susulan daripada tragedi nahas helikopter. Jika semalam helikopter swasta dikuatiri hilang di hutan sekitar Bidor, dan hari ini nahas helikopter tersebut telah ada perkembangan terkini di mana juruterbang warga negara Hong Kong disahkan maut, dan itu disahkan sendiri oleh Ketua Polis Perak. Dan untuk jam ini sebenarnya kita nak memberi fokus kepada rakan wartawan yang membuat liputan untuk laporan dan memberikan perkembangan terkini yang kami bawakan kepada anda, iaitu rakan setugas kami, Wakil Astro Awani di Perak, Amirul Rabani, akan berkongsi pengalaman sepanjang membuat liputan dan juga apa yang boleh kita jangkakan untuk hari esok mengenai perkembangan terkini mengenai mayat yang sudah ditemui ketika ini. Dan Amirul bersedia di talian ketika ini. Baik Amirul, saya yakin ini pengalaman pertama Amirul untuk membuat liputan untuk satu berita yang cukup besar begini, nahas helikopter ini. Jadi mungkin Amirul boleh ceritakan sedikit dari saat Amirul mendapat perkabaran atau mendapat berita mengenai kejadian ini. Apa yang Amirul lakukan terlebih dahulu? Bagaimana mendapatkan pengesahan ataupun mendapatkan jaminan daripada pihak polis mengenai kejadian ini, dan apa yang seterusnya Amirul lakukan? Baik Syaf, terima kasih. Sebagaimana yang Syaf katakan tadi, ini adalah antara pengalaman pertama saya dalam melaporkan insiden sebuah helikopter yang pada awalnya hilang daripada radar, yang mana ia pertama kali telah disahkan oleh pihak menteri sendiri, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Dan kemudiannya selepas itu saya sendiri cuba untuk mendapatkan pengesahan lanjut daripada pihak polis, pihak bomba dan sebagainya. Jadi pada awalnya maklumat itu tidak kami dapat, dan kami faham kejadian-kejadian ad hoc sebegini agak memberi cabaran kepada pihak berkuasa dan sebagainya, kerana harus melibatkan gerak kerja, harus melibatkan risikan laporan dan sebagainya. Dan ketika pada hari kejadian pada hari Ahad itu, selepas saja menteri mengumumkan kejadian itu berlaku, saya dan juga juru kamera Stanley dari Ipoh bergegas ke Bidor untuk mendapatkan gambaran sebenar bagaimana ataupun cerita sebenar tentang insiden itu berlaku. Dan ya Syaf, pada awalnya ya, antara cabaran yang kami hadapi itu di mana kami tidak tahu di mana lokasi sebenarnya. Sebab kalau ikutkan daripada laporan awal, memaklumkan ianya berlaku ketika di sebuah hutan di Bidor. Tak tahu di hutan di mana di Bidor itu, tidak dimaklumkan secara spesifik dan sebagainya.
Ketika perjalanan kami daripada Ipoh ke Bidor pula, kami terpaksa orang kata berhadapan dengan kesesakan lalu lintas susulan musim cuti sekolah yang baru saja habis. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kami lalui pada hari pertama, dan juga pada hari kedua ini pula Alhamdulillah penugasan itu agak mudah sebab sudah mendapat laporan awal dan sebagainya. Walau bagaimanapun Syaf, antara yang saya boleh kongsikan juga cabaran yang kami hadapi untuk pada hari kedua ini adalah kami tidak dapat berada di lokasi kejadian kerana kejadian itu berlaku di hutan Simpang Cikus, yang mana ianya keadaan hutan itu nak masuk tu Syaf, memerlukan kenderaan pacuan 4 roda dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu cabaran buat kami. Baik, Amirul mungkin boleh kongsikan semalam ada juga laporan yang mengatakan sejurus daripada laporan helikopter tersebut terputus hubungan dengan Kuala Lumpur. Ada mengatakan bahawa SAR semalam menumpukan kepada kawasan hutan Simpang Cikus. Namun saya difahamkan ada berlaku gangguan juga di mana disebabkan oleh cuaca SAR tidak dapat diteruskan. Jadi bagaimana pula Amirul mendapat maklum balas daripada pihak polis sendiri mengenai operasi SAR itu pada jam berapa dimulakan hari ini dan tepat jam berapa sebenarnya bangkai helikopter tersebut ditemukan? Baik Syaf. Jadi operasi semalam digerakkan sekitar jam 4 petang. Sejurus saja pihak polis, pihak berkuasa mendapat maklumat berkenaan kehilangan kehilangan helikopter itu di kawasan Bidor. Dan ia benar, pada semalam, pada sebelah tengah hari hingga ke petang, di Bidor itu saya difahamkan berlaku cuaca yang sangat buruk, hujan lebat dan disertakan dengan ribut. Perkara ini disahkan oleh pihak polis sendiri. Beliau memaklumkan memang ketika kejadian itu memang keadaan sangat buruk dengan hujan dan sebagainya. Dan disebabkan itu juga operasi mencari dan menyelamat yang kita boleh katakan bermula sekitar jam 4 petang itu terpaksa dihentikan sementara susulan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan dan hari semakin gelap. Dan ya Syaf, pada hari ini pula operasi pada hari kedua, SAR pada hari kedua ini disambung sekitar jam 8.30 dan atau gerak kerja itu telah bermula pada jam 8.45 pagi. Kita boleh katakan hari ini terdapat pertambahan jumlah anggota yang ramai, yang mana hari ini kita boleh katakan campur dengan pegawai dan juga anggota dekat 200 keanggotaan, yang mana pada awalnya pada hari pertama ianya hanya melibatkan seperti anggota polis, bomber, APM, badan-badan unit beruniform dan sebagainya. Cuma pada hari kedua ini ianya melibatkan, saya difahamkan melibatkan 3 NGO yang mana berkaitan dengan aktiviti sukan lasak, juga turut disertai oleh penduduk setempat. Dan saya rasa ini kita boleh katakan memudahkan gerak kerja operasi SAR ini kerana hutan Simpang Cikus itu sendiri saya difahamkan berkeluasan lebih daripada 2,000 hektar, ya Syaf. Baik, ada juga yang saya nak tanya juga, ada berlaku kekeliruan maklumat yang disampaikan tadi sebab ada sidang media pihak polis sendiri mengesahkan bahawa juruterbang tersebut maut di tempat kejadian. Juga ada laporan yang mengatakan pada mulanya bahawa juruterbang itu ditemui dalam keadaan ditemui selamat dan sedang menerima rawatan di hospital. Jadi bagaimana dalam kalangan pengamal media sendiri yang berada di Perak sendiri yang membuat liputan untuk kejadian ini, bagaimana sebenarnya masalah komunikasi itu berjaya diatasi dengan baiknya? Baik Syaf, benar. Saat saja kami mendapat kenyataan ataupun maklum balas ataupun update terkini pada awalnya, pada makluman update terkini yang mengatakan bahawa juruterbang telah dijumpai bersama dengan helikopter dengan selamat. Kami cuba mendapatkan pengesahan di on ground, di lokasi, yang mana kami cuba menghubungi Ketua Polis Perak, kami cuba menghubungi pihak-pihak berkuasa yang terlibat untuk mendapatkan maklumat. Dan pada ketika itu kita boleh katakan agak lambat nak sampai maklumat itu sebab kita faham sebab hutan Simpang Cikus itu Syaf agak luas. Saya juga difahamkan oleh pihak berkuasa untuk sampai ke kawasan lokasi yang dikatakan ditemui bangkai helikopter itu daripada jalan besar itu memakan masa sekitar 1 jam lebih, sejam lebih, walaupun menaiki kenderaan pacuan 4 roda dan sebagainya.
Walau bagaimanapun perkara itu dapat kita dapat kita clearkan bagaimana keadaan sebenar, dan pihak polis, Ketua Polis Perak sendiri dalam sidang media ni, sebagaimana kita tahu yang disiarkan secara langsung di Esra Awani pada pagi tadi, memang mengesahkan memang juru terbang itu telah disahkan maut dan ditemui di dalam kokpit helikopter itu. Dan kita boleh mengagak mungkin laporan awal itu ada sedikit pecanggahan maklumat dan sebagainya, sebab mungkin ada beberapa maklumat tidak sampai dan sebagainya, tapi ianya dapat diatasi dan dapat dikliarkan oleh Ketua Polis sendiri dalam sidang media pagi tadi, Syaf. Baik, Amirul, ini mungkin soalan saya yang terakhir. Di laporan kami di astrawani.com ada mengatakan bahawa ketika ini mayat mangsa sudah dibawa menaiki helikopter dan dihantar ke sebuah hospital, sebuah sekolah di Ipoh, dan dibawa menaiki ambulans ke Hospital Raja Permaisuri Bainon. Jadi mungkin ada update terkini laporan bedah siasat ataupun bila bedah siasat akan dijalankan untuk mangsa, Mirul? Untuk kerja-kerja bedah siasat itu, saya difahamkan berkemungkinan akan mula pada esok. Sebab tadi kami cuba dapat pengesahan daripada pihak polis sendiri bila sebenarnya adakah akan bermula pada hari ini kerja bedah siasat itu. Beliau menyerahkan kepada pihak kesihatan untuk melakukan, dan pihak berkuasa juga sedang menunggu laporan forensik terhadap mangsa, dan kita menjangkakan esok mungkin seawal pagi akan dilakukan kerja-kerja bedah siasat terhadap mangsa. Dan selain itu juga, Syaf, menyentuh tentang bedah siasat ini juga, Ketua Polis Perak juga memaklumkan ketika ini bangkai helikopter itu sendiri masih lagi berada di kawasan kejadian, sebab mahu memberi laluan kepada CAAM untuk melakukan siasatan forensik juga terhadap bangkai helikopter itu, untuk mengenal pasti apakah punca sebenar kejadian kemalangan yang meragut nyawa juruterbang itu sendiri, Syaf. Mirul, di soalan saya yang terakhir, ada mungkin dikongsikan tak bila agaknya laporan daripada siasatan forensik dijalankan itu akan dikeluarkan? Setakat ini kami tidak dapat kenyataan rasmi ataupun tidak dapat gambaran dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, kebiasaannya laporan forensik ini akan selesai sebab mayat mangsa pun telah tiba pagi tadi di Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Jadi kita menjangkakan mungkin esok akan selesai dari segi bedah siasat dan sebagainya. Ditambahan pula pihak keluarga dan juga syarikat penerbangan itu sendiri telah dimaklumkan telah dimaklumkan oleh pihak polis untuk datang dan mungkin untuk membantu siasatan dengan lebih lanjut. Syaf. Baik, terima kasih Wakil Astrawani Perak Amirul Rabani atas perkongsian tersebut. Kami berkongsikan tentang cabaran liputan khas helikopter susulan laporan yang kami bawakan semalam di mana sebuah helikopter swasta dikotiri hilang di hutan sekitar Bidur, dan hari ini alhamdulillah bangkai helikopter tersebut telah ditemukan dan mayat kini berada di hospital di Perak untuk proses bedah siasat yang mungkin dijangka akan dijalankan esok. Dan terima kasih sekali lagi Amirul Rabani atas perkongsian tersebut, dan saya kira kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini.